Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ini anda mungkin ingatkan bahawa tuning gear basikal hanya boleh dilakukan oleh mekanik yang berkemahiran saja, tapi newbies seperti anda juga boleh lakukan. Jadi, saksikan video ini sehingga penghujungnya. Jadi peralatan yang anda perlukan hanya Allen key bersaiz 2mm. Jadi di sini kita kena faham tentang komponen dalam gear basikal untuk kita buat tuning. Pertama sekali ialah ini adalah rear derailleur dan kalau kita lihat depannya adalah chain set. Jadi tiada masalah untuk basikal ni sebab dia hanya menggunakan 1x. Jadi ada yang basikal menggunakan 2x. Jadi 2x tu kita kena buat dalam video yang lain tentang bagaimana buat adjustment untuk 2x. Nanti saya akan buat dalam video saya akan datang. Tapi untuk 1x ni tak ada masalah, tiada perlu tuning untuk gear depan. Jadi kita hanya fokus pada gear belakang. Gear belakang ni ada berapa skru yang penting sekali. Ini kita panggil B screw, okey, ataupun B adjustment screw. Ini adalah H. Yang atas ni adalah H bermaksud high. Ini high screw dan ini adalah yang bawah ni ialah L screw. L screw adalah low screw ataupun low adjustment screw. Jadi ini adalah 3 skru yang penting untuk buat tuning. Jadi apakah fungsi B screw ni? Baik, kita lihat tentang B screw dulu. Apakah B screw ni? Adalah untuk menegangkan, okey, untuk menambah tension di bahagian derailleur, okey. Mana bila anda pusing ke kanan, okey, bila anda pusing ke kanan, anda ketatkan B screw ni, maka derailleur ni ataupun cage ni juga akan lebih tegang. Okey, kadang-kadang anda boleh lihat di mana rantai anda longgar, jadi anda boleh ketatkan B screw ni. Okey, jika dia terlampau ketat, okey, anda boleh longgarkan ikut arah berlawanan jam supaya ia tidak terlampau ketat. Okey, itu tentang fungsi B screw. Dan ada juga gear yang ada tensioner di sini. Ini off, ini anda tolak, dia akan on. Bermaksud dia akan mengetatkan juga. Anda boleh gunakan ini juga, tapi untuk tuning ni kita akan offkan tensioner ni. Okey. Alright, itu kita telah tahu tentang B screw ni. Dan B screw ni jaranglah kita kacau. Dan kalau rantai ni kendur, disebabkan sama ada rantai ni terlampau panjang ataupun tensioner lah, kita kena adjust B screw ni. Okey. Baiklah, sekarang ni yang penting sekali iaitu H screw. H screw ni kita akan adjust iaitu gear yang paling tinggi. Okey, sebelum tu kita boleh check juga, kita pastikan bahawa hanger ni tidak bergoyang. Okey, derailleur ni tidak bergoyang, dia ketat. Kalau tidak, anda boleh ketatkan di bahagian ni lah. Dan juga di bahagian ini. Dan kemudian anda boleh lihat alignmentnya. Bila anda letak gear anda di tengah, adakah derailleur ni juga selari. Okey, jika kadang-kadang ada derailleur ni sengit, jadi kadang-kadang disebabkan oleh hanger yang sengit. Jadi anda boleh adjust perlahan-perlahan, okey, jika perlu. Tapi macam kes ni memang tegak, okey, di mana rantainya tegak saja dengan derailleur, jadi tak ada masalah. Jadi untuk kita buat adjustment untuk high gear, kita akan tukar gear kita kepada gear yang tinggi. Jadi kita jatuhkan rantai kita, kita tukar rantai kita kepada kaset ataupun sprocket yang paling kecil sekali. Each gear ni supaya bila kita adjust, iaitu di mana derailleur kita iaitu selari dengan kaset ataupun sprocket yang paling kecil. Itulah alignment. Kita akan cuba selarikan dia. Dia agak selari ya. Okay, kita cuba tukar gear. Okey, kita naikkan satu gear saja. Kita naikkan gear lagi. Okey, boleh tahan. Okey, cukup. Okey, kita tak perlu sampai habis. Jadi tujuan age limit ni
adalah untuk hadkan supaya rantai ni tidak jatuh ke frame anda. Okey. Jadi itulah age limit. Kita akan buat indexing. Indexing bermakna di mana kita nak setiap gear ni dia akan tukar dengan cantik. Tengok ada macam lompat-lompat dan bunyinya kuat. Itu maksudnya pertukaran gear tidak cantik ya. Tengok ada lompat-lompat. Okey, jadi untuk buat ni kita akan cuba satu persatu. Sekarang saya ingin perkenalkan barrel adjuster. Barrel adjuster ni untuk kita buat indexing. Setengah basikal dia ada adjuster juga di sini. Tapi untuk sistem ataupun sistem gear saya, ia tiada adjuster di sini. Jadi kita akan adjust hanya di sini saja. Jadi setiap gear ni kita nak pastikan dia jatuh ataupun dia tukar dengan cantik sekali. Okey. Jadi kita akan turunkan gear kita kepada gear yang lebih. Okey. Turunkan satu sprocket. Tengok, naik. Okey, cantik. Naik, okey, cantik. Naik, cantik. Naik, cantik. Ni kurang sikit. Okey, dia jatuh. Okey, kurang cantik. Jadi yang keempat ni ataupun yang kelima ni kurang, jadi kita pusing sekali, okey, atau dua kali. Okey, kita naikkan gear, high gear, tengok adakah semua gear jatuh ataupun rantai jatuh pada gear yang betul. Okey, itu je caranya. Jadi kita boleh adjust lagi, bagi cantik lagi. Itulah cara kita menggunakan barrel adjuster ni, di mana kita buat indexing. Jadi sekarang kita terus pergi ke L screw. L screw ni untuk low gear, di mana kita akan tukar rantai kita kepada sprocket yang paling besar. Untuk L limit ni, kita nak supaya kita punya RD iaitu selari dengan sprocket. Okey, kita nak selari supaya rantai ni tidak terjatuh kepada spoke ataupun rim anda. Jadi untuk buat demikian kita kena limitkan supaya ia tukar dengan baik dan dia tidaklah terbabas. Jadi rantai ni tidak terbabas. Jadi L screw ni apa yang kita akan buat? Kita akan ketatkan. Apa akan berlaku? 1, 2, 3. Okey, kita akan ketatkan 3 pusingan Sebenarnya tengok memang susah nak naik walaupun kita tekan. Tengok dia jatuh. Jadi kadang-kadang dia tak naik ke sprocket yang besar. Jadi itu masalahnya. Tengok, kalau anda lihat betul-betul, sebenarnya ia tidak naik dengan cantik. Ada di bahagian ni, ia tidak naik habis ke sprocket yang besar. Bahayanya ataupun masalahnya, bila kita kayuh nanti, dia akan menyebabkan gear tak naik. Bila kita nak mendaki bukit yang sangat tinggi, jadi kita nak pakai sprocket yang besar, jadi dia tidak naik gear ni kepada gear yang paling besar sekali ataupun gear yang paling rendah sekali, supaya kita dapat berkayuh dengan lebih ringan lah. Jadi itu masalahnya. Jadi kita akan adjust balik. Okey, sekarang kita ekstrim pula. Kita akan pusing L screw ni sehingga dia betul-betul longgar. Kita pusing 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kiraan ni bergantung pada basikal anda. Okey, tak perlu ikut betul-betul berapa kali saya pusing. Ini hanya untuk eksperimen saja. Okey, 5, 6. Okey, 6 kali. Apa yang akan berlaku? Tengok, dia melompat. L screw ni, rantai ni boleh jatuh kepada spoke. Apakah spoke? Spoke ni pada rim lah, kan? Batang-batang spoke ni yang ada pada rim ni, di mana rantai ni boleh terjatuh dan menyebabkan spoke anda patah. Bila spoke anda patah, memang masalah lah. Jadi anda perlu pastikan bahawa ia tidak terlampau longgar. Tadi kita pusing sehingga 5. Jadi kita akan adjust balik. Kita ketatkan balik sehingga 3. 1, 2,
3 pusingan. Okey, better, lebih baik berbanding tadi. Okey, sekali saja kita tekan, gearnya naik ke sproket yang besar. Okey, kurang cantik sikit. Jadi kita akan ketatkan sedikit, mungkin dalam setengah pusingan. Okey, kita lihat. Okey, boleh tahan. Saya rasa kita boleh ketatkan lagi, sedikit lagi, dalam setengah lagi. Baiklah, sekarang untuk low gear ni dah cantik. Jadi untuk kita tukar gear ni turun ke bawah dan naik ke atas, jadi tak ada masalah. Jadi kita telah cantikkan low gear ni. Jadi ingat, untuk air limit ni, supaya rantai ni tidak terjatuh kepada pun rim anda, dan age limit ni supaya ia tidak jatuh kepada frame anda dan jadi alignmentnya adalah betul. Itu dia tujuan H screw dan juga L screw. Kita telah buat tuning gear basikal anda. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga anda lebih yakin untuk membuat tuning gear basikal anda sendiri di rumah. Tolong like, komen, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.